Hari ini untuk sembang keibubapaan, Lin nak lari sedikit, nak fokus kepada isu dunia sekarang ini ataupun krisis yang berlaku di Palestin yang melibatkan nyawa anak-anak kecil dan juga nyawa wanita. Tapi mungkin apa yang kita nak menerokan lagi hari ini kepada anda semua, finally kebenaran tersingkap juga. Jadi kita yang melihat apa yang terjadi menerusi social media sangat terkesan emosi kita. Jadi seperti apa yang kita lihat kekejaman tentera Zionis dan juga orang kata kekejaman Israel yang berlaku di Palestin hari ini melibatkan ramai anak-anak kecil. Ada yang meninggal dunia, ada yang cedera. Yang paling merisaukan yang mengalami kesihatan mental yang sangat teruk kerana trauma penderitaan yang terlalu lama ditanggung dan sebagainya. Jadi kita hari ini bersama dengan Dr. Ahmad Rostam Madzin, pakar perunding psikiatri. Kita nak bertanya dengan lebih mendalam lah sebenarnya. Macam mana, bagaimana seriusnya kesihatan mental yang dihadapi anak-anak Palestin ni pada pandangan Dok? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Terima kasih kepada DJ Lin atas peluang yang diberikan ini. Topik yang dibincangkan sangat menarik, iaitu isu yang berkaitan dengan apakah kesan trauma yang dialami oleh anak-anak Palestin kepada psikologi mereka ataupun kesihatan mental mereka secara umum. Kerana kita tahu bahawa dalam konteks kita sebagai rakyat Malaysia dan sudah tentu umat Islam di seluruh dunia dan mereka-mereka yang simpati dengan apa yang dialami oleh anak-anak Palestin sudah tentu risau berkaitan tentang apakah impak situasi yang mereka alami ini sejak lahir sehingga ke hari ini dan sehingga tak tahu bila kepada psikologi dan kesihatan mental mereka, dan adakah situasi ini akan mengakibatkan mereka menjadi satu hari nanti menjadi individu yang lemah emosi, lemah psikologinya dan lemah dari segi kekuatan kendiri dan sebagainya. Dan itu yang kita risaukan dalam konteks mereka yang mengalami trauma. Dalam konteks anak-anak Palestin, perkara ini jauh lebih besar daripada trauma-trauma yang kita bincangkan sehari-hari, kerana mereka terperangkap di dalam penjara yang terbesar dalam dunia, dalam sebuah negara yang dijajah dan dijarah oleh orang luar yang tak sepatutnya berada di situ, dan mereka tidak ada jalan keluar lain melainkan duduk di mana mereka berdiri dan di mana mereka tidur dan di mana mereka dilahirkan dan dibesarkan. Tidak seperti kebanyakan daripada kita yang mungkin mengalami trauma, yang mungkin boleh keluar daripada situasi itu kerana dunia kita ataupun negara kita ataupun di mana kita berada ini, kita ada banyak ruang dan peluang untuk memulihkan diri daripada ataupun melarikan diri ataupun mengelak daripada berjumpa dengan trauma itu berkali-kali sebagaimana mereka. Jadi persoalan yang pertama adalah, adakah ini akan mengakibatkan isu-isu kesihatan mental yang negatif kepada anak-anak tersebut, dan adakah apa yang mereka alami ini akan mengakibatkan kesan jangka panjang yang menakutkan yang kita risaukan. Dan menariknya tuan-tuan dan puan, dalam konteks anak-anak Palestin, walaupun kita melihat mereka yang menangis, mereka yang kesakitan, mereka yang cedera, mereka yang kehilangan nyawa dan sebagainya, pada masa yang sama kita melihat anak-anak Palestin yang melompat-lompat gembira, anak-anak Palestin yang berani berada di sebelah tentera penjajah mereka, anak-anak Palestin yang kelihatan berani untuk melawan penjajah mereka secara berdepan, anak-anak Palestin yang kelihatan normal sebagaimana anak-anak kita dan mungkin lebih gembira daripada anak kita dan sebagainya. Dan dua situasi yang berbeza yang kita lihat di media-media menyebabkan kita pun sangsi yang mana betul ataupun yang mana tidak. Adakah benar apa yang mereka alami itu mengakibatkan keseluruhan generasi Palestin ini menjadi lemah ataupun tidak? Sedangkan hakikatnya tuan-tuan, apa yang mereka alami ini bukan sekadar anak-anak Palestin pada zaman ini, tetapi anak-anak Palestin pada generasi yang terdahulu daripada anak-anak ini, dan generasi yang sebelum daripada generasi yang terdahulu, dan yang sebelum-sebelum itu sekalipun pernah menjadi kanak-kanak, dan mereka masih berada di bumi Palestin, dan mereka masih lagi berani dan mampu dan masih lagi tidak risaukan kematian sebagaimana kita risaukan kematian dan kecederaan dan malapetaka seperti mana yang mereka alami itu. Kerana kita sangat-sangat ingin tahu bagaimana impak
impaknya kepada anak-anak Palestin kita. Kan kalau kita tengok mereka ni memang tak ada waktu kecil, dan anak-anak yang berumur 6 tahun ke bawah, mereka punya minda menyerap semua benda. Tetapi apa yang mereka menyerap kalau di Palestin, apa yang mereka lihat, semua kebanyakannya adalah yang negatif. Jadi sebenarnya bolehkah minda mereka ni dipulihkan, doktor? Boleh ataupun tidak? Okey. Jadi bila kita ditanya adakah mereka-mereka ataupun anak-anak yang terkesan daripada konteks psikologi dan mental mereka, bolehkah mereka pulih daripada situasi ataupun trauma yang mereka alami itu? Kerana kita faham dan kita tahu bahawa berdasarkan kajian-kajian impak trauma kepada psikologi kanak-kanak yang dilakukan di seluruh dunia, bukan pada masa ini sahaja, bahkan 100 tahun dahulu, menunjukkan bahawa impak trauma yang negatif ini berkekalan sehingga ke umur usia mereka tua, dan ia akan membentuk bagaimana psikologi seseorang individu tersebut, personality mereka, bagaimana mereka mengatasi masalah pada masa akan datang, bagaimana mereka berkomunikasi atau bersosial dengan orang-orang di sekeliling mereka, dan adanya impak ekonomi jangka panjang yang tidak tergambarkan. Ini adalah berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan di seluruh dunia berdasarkan impak trauma kepada kanak-kanak. Dan pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan, bila bercakap tentang impak trauma kepada kanak-kanak ini, sebenarnya tidaklah semuanya negatif, dan ia adalah berbentuk individualized ataupun berbentuk peribadi, di mana bagaimana mereka disokong oleh ahli keluarga mereka, bagaimana ahli keluarga mereka meneruskan kehidupan selepas trauma-trauma tersebut, bagaimana ahli keluarga mereka menerapkan pelbagai cara adaptasi dalam kehidupan mereka dalam konteks trauma dan sebagainya, akan membantu ataupun memberikan kita panggil sebagai faktor-faktor yang akan mempengaruhi sama ada trauma itu akan berkekalan menjadi negatif atau tidak. Dan dalam konteks imigran, dalam konteks pelarian, dalam konteks mangsa perang dan sebagainya, ada pembuktian sains dan psikologi yang menunjukkan bahawa ramai di kalangan kanak-kanak yang dilahirkan dalam konflik, ramai di kalangan kanak-kanak yang dilahirkan dalam konteks peperangan, pelarian dan sebagainya, mereka menjadi sangat resilient ataupun mempunyai daya tahan yang jauh lebih hebat. Mereka jika dipindahkan ke negara-negara lain, mereka menjadi kanak-kanak yang jauh lebih hebat ataupun jauh lebih advance ataupun jauh lebih perform berbanding dengan anak-anak di bumi tersebut, kerana di dalam konteks mereka, walaupun mereka mengalami trauma, tetapi trauma itu membentuk satu bentuk resilient ataupun ketahanan yang tidak ada pada diri orang lain. Ia berkaitan tentang survivability ataupun kelangsungan hidup, tuan-tuan dan puan. Kita tidak boleh ataupun tidak mampu untuk mengukur apakah impak di mana nyawa terancam, di mana keselamatan tergugat 24 hours a day kepada kekuatan emosi ataupun psikologi seseorang itu apabila mereka survive ataupun apabila mereka berjaya berhadapan dengan situasi itu dan melepaskan diri daripada situasi itu. Dan kajian dulu pernah dilakukan semasa Perang Dunia Kedua terhadap penduduk di England. Apabila tentera Nazi mula mengebom negara mereka menjangkakan bahawa berlakunya keruntuhan psikologi di negara tersebut. Namun apabila mereka melakukan kajian, mereka mendapati bahawa instead of ramai orang mengalami gangguan psikologi ataupun keruntuhan psikologi, mereka mendapati bahawa munculnya golongan-golongan yang tidak lagi peduli ataupun tidak lagi kisah ataupun tidak lagi terganggu oleh ancaman kehilangan nyawa ini ataupun ancaman kehilangan kebebasan ataupun ancaman kehilangan keselamatan ini, tuan-tuan dan puan. Jadi dalam konteks adakah kesan ini akan berlarutan, sebenarnya ia sangatlah berbentuk individu dan tidak semua anak-anak ini akan mengalami impak negatif yang seperti dan yang ada kita tak yang antara anak-anak kecil ini yang mungkin sedikit lemah, yang menyimpan dendam, yang mungkin sedih, yang tak berkesudahan, membesar dengan emosi negatif. Macam mana, doktor? Impak negatif itu bergantung kepada individu. Baik, berdasarkan kajian sebenarnya seperti yang saya katakan, impak psikologi kepada kanak-kanak ini bergantung kepada sebenarnya 3 faktor. Iaitu faktor pertama adalah personality kanak-kanak tersebut dan
kadar kebergantungan mereka kepada penjaga ataupun guardian mereka ataupun ibu bapa mereka. Itu yang pertama. Faktor kedua adalah berkaitan tentang bagaimanakah ibu bapa mereka ataupun penjaga mereka berhadapan dengan trauma itu sendiri. Di mana sebenarnya jika sekiranya ibu bapa menunjukkan sifat yang tenang, sifat yang kuat, sifat yang gigih dan sebagainya, kental dan sebagainya, anak-anak ini akan menunjukkan sifat ataupun sikap yang sama seperti anak ibu bapa mereka. Dan faktor yang ketiga adalah faktor sokongan sosial di luar lingkungan sosial mereka. Maksudnya sokongan daripada keseluruhan organisasi dalam negara tersebut, sokongan daripada luar negara tersebut, sokongan daripada seluruh umat Islam dalam konteks Palestin dan sebagainya. Ini sebenarnya memberikan impak positif kepada kesihatan mental kanak-kanak ataupun remaja di negara Palestin itu sendiri ataupun mana-mana negara yang berhadapan dengan trauma sebegini dan sebagainya lah. Kerana berdasarkan kajian menunjukkan bahawa sokongan daripada seluruh sistem ini sebenarnya mampu mengurangkan impak negatif yang diakibatkan oleh trauma yang mereka alami, peperangan dan sebagainya, dan ia telah dibuktikan melalui kajian-kajian psikologi yang ada di seluruh dunia. Dan pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan, kita mungkin merasakan bahawa anak-anak ini akan menyimpan dendam yang sangat kuat dan sebagainya. Tetapi dalam konteks Palestin, tuan-tuan dan puan, ia bukan sekadar dendam, ia adalah vengeance. Kita panggil vengeance dalam keadaan bahasa Inggeris, vengeance, di mana vengeance ini sebenarnya memberikan satu kekuatan yang luar biasa, di mana vengeance ini memberikan satu bentuk kekebalan dari segi psikologi dan mental mereka, dan mengakibatkan mereka tidak takut walaupun mereka secara dunianya, berdasarkan dunia fikiran kita manusia biasa ini, mereka pasti kalah, mereka pasti akan dihancurkan dan mereka pasti akan dirosakkan oleh kekuatan senjata, kekuatan ketenteraan, kekuatan teknologi yang ada di negara lawan mereka. Tetapi walaupun hakikat itu yang kita nampak, mereka tidak pernah ada perasaan mundur ataupun mengundur ataupun menyerah kalah walaupun dalam situasi tersebut. Ini sebenarnya, tuan-tuan dan puan, tidak mampu diterangkan secara saintifik ataupun secara psikologinya. Dan sehingga sekarang, walaupun kajian-kajian berkaitan dengan resilient among the victims of war dan sebagainya, mereka masih lagi tidak mampu untuk menggariskan apa sebenarnya faktor-faktor yang menyumbang kekuatan ini. Dan ini adalah sesuatu yang perlu kita lihat secara secara lebih luas berbanding dengan kita lihat negatif sahaja. Bila kita bercakap kita ingin membantu, bila kita zahirkan rasa ingin membantu kita untuk anak-anak ni dari segi kesihatan mental, bagaimana kita yang berada jauh ni dapat membantu dari segi itu, doktor? Apabila saya menerangkan impak-impak berkaitan dengan isu psikologi, walaupun kita risaukan psikologi anak-anak Palestin akan menjadi negatif dan sebagainya, sudah tentu memang kita perlu risau berkaitan dengan perkara itu. Kerana itulah kita kena terus membantu, dan membantu kita, tuan-tuan dan puan, adalah salah satu bentuk yang mengurangkan impak psikologi negatif yang dihadapi oleh mereka. Dan ia boleh dilakukan dengan pelbagai cara, tuan-tuan dan puan. Mereka adalah umat Islam, mereka adalah orang-orang yang beragama sebagaimana kita dan masyarakat lain di seluruh dunia. Dan apabila kita bercakap tentang situasi ini, doa adalah satu benda yang amat mereka hargai. Selain daripada mungkin bantuan kewangan, bantuan teknikal yang kita berikan sepanjang masa, bantuan-bantuan lain yang seluruh umat di seluruh dunia, umat Islam di seluruh dunia berikan, sebenarnya ia memberikan impak yang positif kepada mereka, meningkatkan resilient mereka, meningkatkan ketahanan diri mereka, meningkatkan kekuatan mental dan psikologi mereka. Walaupun kita tidak turun dengan senjata, tuan-tuan, walaupun mereka tidak bersenjata, tuan-tuan, tetapi impak-impak yang kita berikan, bantuan-bantuan yang kita berikan ini sebenarnya adalah jauh lebih besar berbanding dengan apa yang kita fikirkan. Dan pada masa yang sama, tuan-tuan puan, mungkin beberapa tahun lepas ada dibangkitkan situasi di mana mereka sendiri tahu bahawa tidak akan ada, ataupun mereka sendiri tahu bahawa peluang untuk satu-satu negara lain membantu mereka dari sudut ketenteraan adalah amat rendah. Dan walaupun dalam konteks itu sebenarnya
ya ada satu lagi elemen yang mengakibatkan mereka sebenarnya umumnya ataupun majoritinya ataupun secara generalnya lebih kuat daripada kita, iaitu kebergantungan mereka tidak kepada manusia, kebergantungan mereka tidak kepada negara-negara Islam yang berjiran, kebergantungan mereka tidak kepada bantuan-bantuan orang lain. Kita membantu kerana kita sayangkan mereka sebagai umat Islam. Kita membantu mereka kerana kita ihsan, kita empati dengan situasi yang mereka alami, dan kita tidak mahu saudara-saudara seagama kita berhadapan dengan satu situasi itu. Tetapi bagi mereka tidak ada lagi kebergantungan sebegitu kepada manusia ataupun dunia lain ataupun negara lain. Dan kebergantungan mereka, tuan-tuan dan puan, jika kita tengok video-video bagaimana mereka mengucapkan syukur, bagaimana mereka menunjukkan kelegaan apabila ahli keluarga mereka syahid, adalah satu bentuk ataupun satu kita panggil sebagai signal bahawa kebergantungan mereka hanyalah kepada Allah SWT, in which sebenarnya kita umat Islam di seluruh dunia kena belajar begitu. Bukan kita nak belajar untuk menjadi ganas, bukan kita nak belajar untuk menyerang orang lain, bukan kita nak belajar untuk jadi melulu dan sebagainya, tapi kita belajar bahawa kebergantungan itu mestilah kepada yang menguasai dunia, which is actually Allah SWT. Dan bila kebergantungan itu solid kepada Tuhan kita, even dalam konteks psikologi, tuan-tuan dan puan, kita tidak akan peduli apa sahaja ancaman dalam dunia ini. Dan itulah yang kita nampak di kalangan anak-anak Palestin, di kalangan mereka di Palestin, tuan-tuan dan puan. Saya rasa setakat itu saja. Terima kasih DJ Lin atas peluang ini.